Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kes-kes penyebaran berita palsu pada masa sekarang ini telah meluas. Terdapat banyak impak penyebaran berita palsu ini. Antaranya ialah ia menimbulkan kekeliruan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan sensitiviti, privasi dan reputasi individu, organisasi malah negara. Kedua, ia mewujudkan ketidakpercayaan terhadap kerajaan pemerintah. Ketiga, ia menimbulkan kegusaran dan ketidakharmonian masyarakat dan merencatkan pembangunan sesuatu industri ataupun sektor. Keempat, ia memesongkan akidah dan menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kelima, ia mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara dan menggugat perpaduan nasional serta kehormatan kaum. Dan yang terakhir, ia menyumbang kepada gejala sosial, keruntuhan moral dan akhlak serta mendorong kepada kegiatan jenayah. Juga langkah-langkah untuk mengatasi berita palsu ini. Antaranya ialah bongkarkan rahsia berita palsu. Satu kajian mendapati bahawa berita palsu biasanya tersebar dengan lebih cepat berbanding dengan berita yang sebenar. Kerana berita palsu jauh lebih gempak dan mengejutkan. Contohnya seperti serpihan MH370 dijumpai di Pentagon Amerika Syarikat. Kedua, buktikan hasil pencarian. Bukan sahaja anda membongkar bahawa sesuatu berita itu adalah berita palsu, bahkan sebaiknya anda menggunakan bukti atau sumber sahih yang lain untuk menyokong pandangan anda. Yang ketiga, menyokong rakyat lebih celik IT. Internet boleh mendatangkan banyak maklumat yang berguna, tetapi kalau salah guna, kesannya juga banyak. Oleh itu, kita perlulah menyokong sebarang aktiviti untuk melahirkan rakyat yang lebih celik kepada IT dan tahu bagaimana untuk menggunakannya sepenuhnya. Pada masa yang sama, proaktif dalam menangani sebarang masalah atau benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada pengguna yang lain. Memandangkan internet ini dipenuhi dengan maklumat yang benar dan salah, pengguna sangat-sangat disarankan untuk menyelidik sesuatu maklumat tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa. Keempat, kongsikan berita dari sumber yang dipercayai. Ini adalah perkara yang sangat asas, namun masih ramai orang yang mengendahkannya. Mungkin kerana ketagihkan likes atau shares, kerana berita yang mereka kongsikan jauh lebih hebat daripada orang lain. Sebaiknya, kita perlulah melatih diri sendiri untuk mengelakkan daripada senang-senang klaim hutang like dan share di media sosial. Pertama, tengok pada page atau individu yang kongsikan link berita tersebut. Adakah link itu dari laman web yang berautoriti dalam mengeluarkan berita ataupun sekadar menggunakan platform percuma. Yang kelima, delete post berita palsu dan ambil tanggungjawab. Sekiranya anda pernah post sesuatu berita palsu sebelum ini, adalah terbaik sekiranya anda memperbetulkan keadaan. Anda perlu delete post tersebut atau tinggalkan komen minta maaf berita palsu atau sebagainya. Kemudian, periksa pula sama ada post anda dikongsikan oleh orang lain atau tidak. Jika ya, hantar mesej mengatakan perkara tersebut dan minta mereka melakukan perkara yang sama seperti anda. Ya, memang penat dan leceh, tetapi kenalah ambil tanggungjawab sebab berani buat, berani tanggung. Itu sahaja berita pada malam ini. Sekian, terima kasih.